Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini Ustaz diamanahkan untuk berkuliah di bawah tajuk motivasi ibadah korban. Sebelum tu nak tanyalah, warga takaful ni korban anjuran takaful ada ya Haji Zamri? Tak ada. Tak buat tahun ni? Oh gitu ya. Diswastakan kepada pihak lain. Internal tak ada buat. Cukup lah, tak payah kuliah lah. Tak payah internal ke eksternal ke, penting yang buat. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, poin pertama, ibadat korban ini boleh dirujuk dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya surah Al-Ma'idah bermula ayat 27 sehingga ayat 30 di muka surat 112. Ia merujuk kepada kisah dua orang anak Adam. Ni oleh kerana masa sangat terhad, jadi Ustaz beri terus kesimpulan-kesimpulan sahaja. Ia merujuk kepada kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, yang masing-masing mempersembahkan akan ibadat korban mereka, namun diterimanya akan ibadat korban Habil dan ditolak ibadat korban Qabil. Akhirnya Qabil tidak puas hati, dia bunuh adik dia sendiri Habil. Poin kedua ialah, fahamlah kita bahawasanya ibadat korban ini telah pun bermula semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ia memberikan satu kesimpulan kepada kita bahawa ibadat korban adalah ibadah yang tertua, antara yang tertua dalam sejarah Islam. Apa tidaknya, semenjak manusia mengenali bumi, semenjak bumi dipijak oleh the first man in the world, Nabi Adam alaihissalam, terus berlaku syariat ibadat korban. Banding dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, ia datang kemudian. Hadirin sekalian, bila sebut ibadah itu ibadah korban, dan ia merupakan ibadah yang tertua dalam sejarah Islam, sekaligus ia memberi harga kepada ibadat korban itu sendiri. Harga yang bagaimana? Contoh, katakanlah hari ini Ustaz pergi ke showroom dan beli sebuah kereta Proton Saga. Proton Saga baru jenama apa sekarang ya? Tak sempat nak ikuti dah. Ya? X90. Okey. Oh, bukan PMX. Bukan ya. Takkan nak seluruh macam tu pun tak boleh kan? Ni zaman yang asyik kena laporan polis, sama laporan polis sama. Nak cakap Penang sebahagian daripada Kedah pun kena sama. Kita di mana ya? Jadi Saga 90 ya. Saga 90. Ustaz pergilah ke kedai showroom, belilah Saga 90. Kereta itu dibeli bila? Hari ini. Itu namanya Proton Saga baru. Proton Saga baru harganya mahal ke murah? Pasti mahal kan? Nah, baru beli first hand. Jadi Ustaz pun pakailah kereta Proton Saga itu sehingga 10 tahun. Ni 2023 sehinggalah 2033.
maka proton saga itu sudah pun lusuh. Proton saga itu namanya bukan lagi proton saga baru, tapi proton saga lama. Barang bukan barang baru, tapi barang lama. Itu dia. Kalaulah masa Ustaz beli mungkin harga dia 100,000, agak-agak selepas 10 tahun laku lagi ke 100,000. Tak mungkin kan? Nama lagi barang lama kan? Sila hari bulan 10,000 saja. Itu standard dan semua kita maklum. Tapi kalaulah proton saga itulah juga Ustaz jaga betul-betul, simpan betul-betul, rapikan dia betul-betul, sampailah 200 tahun kemudian disambut oleh anak cucu, jaga elok-elok. Sampai satu ketika luput semua jenis kereta proton saga, only one, kecuali yang dimiliki ini. Lama mana usia dia? 200 tahun. Pada masa itu proton saga tadi namanya proton saga apa? Antik. Hadirin, bila sudah berlaku perpindahan level daripada baru kepada lama, drop price menjadi murah. Tapi bila sampai ke pekat jadi barang antik, maka harganya akan melambung tinggi, jauh lebih mahal daripada harga baru. Ada satu artikel telefon ganggang yang pulas tu, klasik teramat sangat, dijual dengan harga 2 juta USD di US. Padahal Masya Allah, tapi oleh kerana dia sudah diklasifikasikan sebagai antik, 2 juta USD. Ni macam tuan-puan ni, barang baru ke barang lama, barang antik? Gaya bersandar tu tak tahulah. Gaya ubat atas peti ais beratur elok tu macam barang lama kan. Kecuali muslimat barang antik lah. Bagilah kredit sikit. Jadi demikian juga dengan ibadat korban. Ibadat korban bukan ibadat baru. Ibadat korban bukan ibadat lama. Tapi ibadat korban ialah ibadat antik, yang sangat-sangat mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti? Afdalul ayyami indallah wa thalathatu ayyamit tasyriq. Seafdal hari dan waktu di sisi Allah ialah hari Aidil Adha, hari yang ke-10. Wa thalathatu ayyamit tasyriq, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Kenapa? Duration tersebut akan berlaku padanya akan ibadat korban. Oleh kerana korban begitu sekali mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengangkat ini merupakan seafdal hari, saat dan ketikanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu sebab dari segi moralnya, ini bukan bicara dari segi fiqh, dari segi moralnya, apa Nabi kata? Man istata'a an yudhhi wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa di kalangan umatku yang mampu melaksanakan ibadat korban tapi tidak melaksanakannya, maka fala yaqrabanna musallana. Kalau saya nak terjemah dengan bahasa mudah, kirim salam, tolong jangan masuk rapat dengan masjid dan surau. Aku menyampah. Fala yaqrabanna musallana. Jangan sesekali menghampiri surau dan masjid. Tuan-tuan, kalau ada seorang penceramah pegang mikrofon kat takaful, ceramah dengan menggunakan laras bahasa sedemikian rupa, kita kata keras penceramah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau malas sangat nak korban, kirim salam ya, tolong jangan datang ke mana-mana masjid dan surau kat KL. Amboi, kerasnya bunyi. Tapi itulah yang disebut oleh Nabi SAW.
sebagai satu motivasi, memberi ancaman supaya kita yang ada kemampuan melaksanakan ibadat korban. Man istata'a yudhhi falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa di kalangan umatku yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadat korban tapi tidak melaksanakannya, maka Kim Salam tak payahlah pergi ke mana-mana masjid dan surau, aku menyampah kepadanya. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang? Faham. Pertama, ia merupakan ibadat yang antik dan nilainya sangat tinggi, berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz cuba nak buat satu gambaran ya supaya tuan-puan boleh menjiwai. Kita ni bila sebut ibadat antik tak terasa sangat. Tapi kalaulah tuan-puan itu ditakdirkan memiliki telefon ganggang yang harga 2 juta USD ni, 2 juta USD kalau Malaysia berapa ya? 4.6 bermakna 9 juta lah. Bermakna harga telefon 9 juta. Kok ada satu telefon 9 juta yang dengan wang 9 juta kita boleh beli macam-macam. Kenapa? Di dunia sesiapa yang tidak ada wang lelah hidupnya. Nak makan kena ada wang, nak minum kena ada wang, nak pakai kena ada wang, nak hidup selesa kena ada wang, nak ada kenderaan kena ada wang. Maka hal yang sama tuan-puan di akhirat kelak. Orang yang tidak ada duit, tidak ada wang, susah hidupnya di akhirat kelak. Kenapa? Akhirat kelak nak makan, biarpun sebutir nasi kena ada duit. Nak minum, biarpun setipis air kena ada duit. Nak pakai pakaian, biarpun sorak benang kena ada duit. Apatah lagi nak masuk syurga Allah, nah kena bayar dengan duit. Tunggu lagi duit di akhirat kelak bukan dalam bentuk ringgit, rupiah, dirham, baht, dolar, yen, dirham, dinar, tak. Tapi duit akhirat kelak dalam bentuk pahala. Dan pahala tu carinya di dunia. Di antara mekanisme yang paling baik investmentnya dari segi ROI, return of investment, ialah dengan kita melaksanakan ibadat korban. Seolah-olah bila kita laksanakan ibadat korban, kita telah pun synchronize satu bentuk pelaburan yang insya-Allah kita akan tebus akhirat kelak untuk beli syurga. Sampai tahap tu. Weh, kalau setara ni lah Ustaz Syarah, tak rasa apa-apa lagi, kena cari guru lain lah. Nampak sangat kita ni jenis mati rasa. Jangan sampai kepada orang motivate kita setara ni pun tak rasa apa-apa, mati rasa, maka ini sangat bahaya. Dan mati rasa dalam hidup beragama ni jauh lebih bahaya daripada mati pucuk. Kena faham itu tu. Oleh yang demikian, hadirin sekalian, besarlah harapan supaya kita boleh melaksanakan ibadat korban. Baik. Timbul soalan. Ustaz, bukan tak nak buat korban tahun ni, tapi tak cukup wang. Maklum sajalah, lembu dah pandai demand sekarang ni. Satu bahagian lembu pun berapa sekarang ni? 800 kan? 800. Lembu pergi naik kepala, kenapa aku mahal sangat? Padahal itulah makanan dia. Itulah rumput daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Tak pernah minta Burger King, tak minta KFC, tapi mahal. Tak apalah. Maka 800 ni betul. Nisbah kepada orang kaya raya, apa sangatlah harga pada 800 itu kan? Duit itu boleh sapat-sapat begitu saja. Tapi nisbah kepada kita orang awam, la yusmin wa la yughni min ju', duit kita ni kenyang pun tidak, lapar pun tidak, banyak pun tidak, sikit pun tidak. Kadang-kadang ada keperluan lain mendesak. Maka untuk menyediakan duit sekaligus 800 dengan komitmen surrounding yang kita telah ada itu agak sedikit sesak nafas. Akan tetapi hadirin sekalian, kalau kita bercakap tentang smart management, maka belum tentu alasan kita ini valid. Mengatakan kita tidak ada duit. Apa maksud? Yang kita kata kita tidak ada duit ini ialah
apabila kita baru terlintas hari ni je. Baru terlintas hari ni saja nak melaksanakan ibadat korban. Korban tak sampai lagi sebulan. Hanya tinggal lagi bukan 15 hari. Wah, nak laksanakan ibadat korban. Tapi cek-cek tengok, wah RM800. Masya Allah, kebetulan duit pun tak apa nak banyak. Tak jadilah. Di sini Ustaz kata ada berlaku sedikit kemalangan. Apa dia kemalangan? Iaitulah kita tidak set up satu time management yang kita nak manage macam mana cara nak simpan duit untuk melaksanakan ibadat korban. RM800 nak keluarkan sekaligus agak heavy. Tapi cuba tuan-tuan fikirkan. RM800 ni kalaulah kita mengambil kiraan saving per day. RM800 cuba bahagi dengan 385 hari. Agak-agak sehari berapa ringgit kita menabung untuk melaksanakan ibadat korban. Cuba kira sekali. Berapa? RM2.19. RM2.19. Okey, kita bundarkan RM2 sehari. Hadirin, RM800 nak keluarkan sekaligus rasa heavy. Tapi kalaulah kita menyimpan day by day daripada tamat korban tahun lepas nak sampai ke korban tahun ni, jumlahnya bukan besar pun, RM2 sehari. RM2 sehari nipis melayang. Pergi beli tabung kat MyDay. Isytihar kepada family kat rumah, tolong jangan usik tabung yang ada di mana, yang atas peti air sini. Ini tabung ayah yang menabung RM2 sehari untuk dipecahkan bila tiba masanya ibadat korban. RM2 sehari, RM2 sehari, RM2 sehari. Nipis melayang. Mana bukti nipis melayang? Kita beli breakfast, nasi lemak anak dara tu pun RM3 hari ni. Kenal kan nasi lemak anak dara? Kenal? Tak kenal? Muslimat tak kenal? Kenal tak kenal ni? Dahsyatnya. Okey. Digombak. Tak tahulah. Tapi itu dikenali begitu. Adakah nasi lemak yang dibungkus kecil-kecil tu, bila kita buka 5 kali suap habis? Bungkus kecil saja. Itu dikenali sebagai nasi lemak anak dara. Kecil, rampin, 5 kali suap habis. 5 kali suap habis. Itu pun dulu RM2, sekarang RM3. Masya Allah. Muslimat, beli gencu pun RM5. Beli pensel 2p pun lorek ni. Dia panggil apa tu? Apa dia panggil? Ni, yang lorek kat ni. Pun RM5. Ini RM2 sehari je. RM2 sehari yang kita invest untuk beli syurga. Bukan beli nasi lemak anak dara tu. RM2 sehari yang kita invest untuk meraih keredaan Allah. Tiba-tiba yang tu pun kita tak boleh ada satu awareness, maka ini maksah, satu bentuk kemalangan yang berlaku dalam soal kita menguruskan ibadat korban. Itu sebab Ustaz kata, betul, Ustaz boleh terima kenyataan. Kenapa tak korban tahun ni? Tak cukup duit lah Ustaz, tak sempat duit RM800. Tapi ia perlu direservekan seketika kerana isunya ialah isu kita tidak buat persiapan awal. Percayalah, sesiapa yang ada kesedaran menabung RM2 sehari, RM2 sehari, RM2 sehari, dengan senang hati saja dia pecahkan tabut, nah ambil RM800 untuk satu korban lembu. Dan selesai. Itu kalau kita mengambil perkiraan korban setahun sekali. Anda kata kita membuat perkiraan korban 2 tahun sekali. Okey, 2 tahun sekali. Kok 2 tahun sekali, makin kurang simpanan kita. Kalau tadi RM2 sehari, maka dengan kita mengambil perkiraan 2 tahun sekali, dek duit kita yang tidak cukup, yang teramat sangat, bermakna kita hanya menyimpan sehari RM1 sahaja.
Sehari RM1. Hadirin, maaf cakap, jangan kata tidak ada duit untuk menyimpan RM1 sehari demi nak melaksanakan ibadat korban 2 tahun dalam sekali. Dalam 2 tahun sekali. Tetapi Ustaz notiskan statement Ustaz di sini, memang ada pun. Memang ada pun di luar sana, bukan kukuk kat sini pun, okey, setahun tak korban, masuk tahun kedua tak korban, masuk tahun ketiga tak korban. Buktinya apa dia? Dalam beberapa surah dan masih Ustaz pergi, memang sudah ada senarai nama melaksanakan ibadat korban. Bila kita tanya pihak yang melaksanakan korban, apa jawapan mereka? Muka sama je Ustaz. Yang korban orang yang sama, yang menerima daging pun orang yang sama. Stereotype. Maknanya apa dia? Kalaulah Sianu bin Sianu tahun ni tak korban, tahun lepas pun tak korban, 2 tahun lepas pun tak korban, 3 tahun lepas pun tak korban. Bermakna seolah-olah RM1 sehari tak terkumpul untuk dia melaksanakan ibadat korban within dalam masa 2 tahun sekali. Allah Maha melihat ni. Allah Maha menatap. Allah Maha menyaksikan. Allah sengaja create ibadat korban dan digambarkan ibadat korban, ibadat klasik, memberi maksud ROI-nya sangat tinggi, harganya mahal. Sedangkan kita invest hanyalah RM1 saja, tapi gagal lagi kita melaksanakan ibadat korban. Oleh yang demikian, tentunya pada tengah hari ini Ustaz tak akan suruh angkat tangan. Sila angkat tangan, wahai warga takafur yang korban tahun ini. Jangan, tak elok. Tapi jawablah sendiri dengan suara hati, lubuk hati yang paling dalam. Betul lah rasanya yang Ustaz Azhar sebut ni. Aku ni tahun ni tak korban dah, tahun lepas tak korban dah. Padahal kalau ikutkan unjuran hanyalah RM1 sehari, RM1 sehari je. Aku beli barang-barang untuk entertainment aku, untuk aksesori kereta motor aku, boleh sangat. Okey, cuti sekolah pergi melancong sana sini, boleh sangat. Tapi dengan Allah sangat kita berkira tentang ibadat korban. Apatah lagi kita dibawa dengan sentimen, oh ibadat korban bukannya ibadat wajib fardu ain, ibadat sunat muakkad je. Sudah sunat muakkad je kat belakang. Makin kecil kawan ni. Itu sebab Ustaz dah kata, kita jangan terperangkap dengan perbincangan fiqh. Sebab ulama fiqh memang mereka hanya bincang secara zahir. Halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib, sunat muakkad. Tetapi sekarang Ustaz membawa sentimen dari segi moral, dari segi akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka besar untuk Ustaz kata, maaf cakap, memang tak berakhlak, memang kurang bermoral kita kalau 3-4 tahun sekali pun tak tumpah kita melaksanakan ibadat korban, sedangkan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, sehingga kita lelah dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jangan sesekali berkira dengan Allah, nanti Allah juga akan berkira dengan
Setiap kali kamu tarik nafas, sebut Alhamdulillah. Kamu hembus nafas, sebut Alhamdulillah. Oh, tak kerja buat Ustaz ya? Nak beritahu nikmat Allah apa banyak. Tiba-tiba nak balas budi dengan RM1 sehari, nak melaksanakan ibadat korban, wa imma setahun sekali, 2 tahun sekali pun bersilat-silat kita dibuatnya. Maka agenda bertindak ialah tu dia. Kuliah lebat-lebat pun tak ada dia punya roadmap, habis ke boreh je. Tahun depan. Ustaz tak kata tahun ni, tahun depan. Ustaz nak tengok tidak ada seorang pun warga takaful yang mendengar kuliah ustaz pada hari ini kecuali semua tuan-tuan dan puan-puan adalah melaksanakan ibadat korban. Sesiapa yang tak sebut insya-Allah nampak sangat hati dia keras. Nampak sangat. Ulang suara. Ustaz sumpah dan berdoa. Ustaz sumpah dan berdoa. Mengharapkan teramat sangat atas nawaitu kita nak mensyukuri nikmat Allah, kita nak secure satu investment yang sangat-sangat menguntungkan, maka tidak ada seorang pun yang ada di hadapan ustaz pada saat ini kecuali insya-Allah tahun 2024 semua tuan-puan adalah melaksanakan ibadat korban. Nah, jangan sampai diugut begitu ya. Jadi Haji Zamri tolong siapkan Google Form daripada awak. Key in terus. Baik. Itu adalah muqaddimah kepada tajuk motivasi korban. Sekarang barulah masuk tajuknya. Masa 2 minit lagi. 10 minit. 15 minit. Poin apa ya nak sebut ni? Banyak sangat. Tak apalah. Ustaz akan pergi kepada hal-hal yang berkaitan dengannya lagi. Kembali kepada ayat yang Ustaz sebut, rujukan perbincangan kita pada hari ini, iaitu Surah Al-Ma'idah ayat 27 sehingga 30 di muka surat 112. Ayat ini sebagaimana saya sebut di awal tadi bermula daripada cerita Qabil bunuh Habil. Maka sekaligus andai kata dibuat satu teka-teki, apakah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi? Maka tentunya kita akan menjawab dosa membunuh. Siapa bunuh siapa dia? Qabil bunuh Habil. Mana bukti dia? Rujuk pada surah Al-Ma'idah ayat 27 sehingga 30 yang sedang kita bahas. Is okay? Betul. Akan tetapi dari segi kerancakan perbincangan intellectual discussion para ulama yang berkecimpung dalam bidang tasawuf. Ulama tasawuf ni beza kan dengan ulama fiqh. Ulama tasawuf ni dia banyak berbahas tentang soal nasamah, soal hati, soal kejiwaan, soal kewarakan. Maka apa kata mereka? Mereka mengatakan bahawa dosa membunuh ini sebenarnya bukan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Sebaliknya, non di sana ada lagi dosa lain yang lebih awal. Juga dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Maka di sini kita nak tanya, agak-agak dosa apa ya? Senang kan kuliah macam ni? Standar je. Jawab je lah Ustaz. Sini memang Ustaz jawab. Muslimat. Muslimin mana tak boleh apa dah bersandar dah. Muslimat? Dosa apa? Muslimin? Iri hati Qabil terhadap Habil. Lagi? Sambung? Apa lagi?
Cemburu Qabil terhadap Habil. Lagi. Dendam Qabil terhadap Habil. Lagi. Buruk sangka Qabil terhadap Habil. Lagi. Dengki Qabil terhadap Habil. Lagi. Lalai Qabil daripada mengasihi Allah. Lagi. So and so, so and so. Habis kau boreh tanya. Jadi ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa inilah yang menjadi dosa pertama yang ada pada Qabil, sehingga hujung jatuhnya tergamak, jangankan siapa, adik sendiri pun sanggup aku bunuh. Justru dosa pembunuhan itu adalah hasil daripada dosa-dosa yang Ustaz gariskan sebut tadi. Cemburu, iri hati, dendam, buruk sangka, kecewa. Soalnya ialah dosa-dosa tadi tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di hati. Tempat tinggalnya di hati. Cemburu, dengki, dendam, buruk sangka, kecewa, cintakan dunia, bencikan kematian, lalai daripada mengasihi Allah. Maka kesemuanya itu tempat tinggalnya ialah di hati. Pada saat itu, hati Qabil, anda kita belah, penuh dengan mazmumah. Sangat buruk, kotor, cemar, menjengkelkan dan sangat hanyir. Dengan suraman mazmumah, ujub, riak, takabur, sombong, bakhil, kedekut, kecewa, lalai, buruk sangka. Semuanya ada. Apabila dosa itu bertimbun-timbun, akhir sekali menolak kepada satu dosa zahir, kesan daripada dosa batin, dosanya pada dosa Qabil bunuh Habil. Maka, apa kaitannya perbincangan ini dengan tajuk ibadat korban kita? Jawapannya ialah, pertama, Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surah Al-Ma'idah, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah lan yanalallaha, tidak sesekali tidak menerima akan ibadat korban kamu, wala luhumuha wala dima'uha. Allah langsung tak mengambil kira setiap daging korban yang kamu potong, lapah dan agihkan kepada fakir miskin, wala dima'uha, sebagaimana Allah langsung tak pandang kepada setiap titisan darah yang kamu alirkan daripada leher binatang yang kamu sembelih. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang dinilai oleh Allah di sebalik syariat ibadat korban ialah sejauh manakah membekasnya akhlak taqwa dalam ibadat korban kamu. Maknanya apa dia? Kalau kita bercakap dari segi learning outcome, kalau kita bercakap dari segi KPI, Key Performance Index, kalau kita bercakap dari segi Big One, Big Y, pada masa itu, apa tujuan daripada syariat ibadat korban dibuat? Ialah tazkiyatun nafsi, taqwa, membersihkan hati. Dengan erti kata lain, kalaulah maaf cakap kita melaksanakan ibadat korban, tapi dalam masa yang sama hati kita tertepu dengan mazmumah, maka menandakan bagaimana ibadat korban kita di sisi Allah belum tentu diterima biarpun sah dari segi fiqahnya. Nak sah dari segi fiqahnya bukan payah. Janji lembu tu cukup usia, sembelih elok-elok, selesai. Sebagaimana solat pun sama. Sah solat dengan terima solat, benda yang berbeza. Nak sah solat mudah sangat. Solat tutup aurat, solat ambil wudu, solat betul Fatihah, solat ada tamakninah dan selesai. Andai kata si ulama fiqh tengok observe solat kita, nak tak nak dia kena kata solat kamu sah. Apakah solat yang sah min haitsul fiqhi, dari segi fiqh, tu solat pahala? Tunggu dulu. Ulama tasawuf scan tengok. Okey, betul lah solat kamu sah, tapi kain pelekat hak kamu beli itu dengan duit haram. Maka solat tak diterima biarpun sah. Betul lah solat kamu sah, tapi kamu solat tak khusyuk, langsung tak diterima pahalanya. Demikian juga dengan ibadat korban. Dengan arti kata lain ialah desakan
Moral of the korban ialah menuntut kita supaya menjadikan ibadat korban ini sebagai turning point untuk kita membuat anjakan paradigma daripada memiliki sifat-sifat mazmumah, kita hindarkan, kita sisih, kita buang, kita nyah, kita put out di side dan kita membuat replacement kepada sifat-sifat mahmudah. Itu sepatutnya. Maknanya apa dia? Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Selepas daripada ibadat korban, jadi ikhlas orangnya, jadi jujur orangnya, jadi transparent orangnya, jadi integriti orangnya, jadi mulia orangnya, jadi berakhlak orangnya, jadi baik orangnya. Maka nampak sangat bagaimana ibadat korban telah berjaya membawa dia ke garis sah dari segi fiqh, diterima di sisi Allah Azza wa Jalla akhirat kelak. Dengan erti kata lain begini. Kalaulah sebelum korban bergelombang dengan harta haram, selepas korban pun terus bergelombang dengan harta yang haram, maaf, kirim salam, Allah tak pelahap untuk terima ibadat korban dia, biarpun sah dari segi fiqh. Kenapa? Kerana dia gagal untuk mendapat didikan daripada ibadat korban. Dengan erti kata lain, anda kata ibadat korban boleh bertutur dengan dia, wahai sianu bin sianu, kamu melaksanakan ibadat korban kan? Ibadat korban mendidik kamu supaya apa? Kamu mesti cermat. La yanalallaha luhubuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Taqwa maknanya cermat, berhati-hati. Apa makna berhati-hati? Ekonomi kamu tu, rezeki kamu tu, jangan sesekali kamu rembat daripada cara yang haram. Tapi tak rembat juga sebelum korban pun rezeki haram, selepas korban pun makin meriah dengan rezeki yang haram. Maka dengan bahasa kasarnya, Allah tak pelahap untuk menerima ibadat korban. Hello. Jangan stres. Nah, muslimat, contohnya, sebelum korban, free hair, dedah aurat. Kemudian laksanakan ibadat korban. Selepas korban, lagi dahsyat free hairnya. Maka maaf cakap, ibadat korban mendidik supaya kamu bertakwa, berhati mulia, cermat jaga agama. Tapi zahir terang-terang nampak benda yang sama, stereotype. Sebelum korban pun, itulah dia free hair. Selepas korban pun, itulah dia free hair. Maka, maaf cakap, biarpun korban sah dari segi fiqh, tetapi khawatir tak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla segi pahala. Kadang-kadang ustaz ni rigid dengan satu benda tau. Ia telah hisap okok. Ya Allah, yang ni menyampah. Orang kata menyampah nak mampus. Terutama sekali kalau di Mekah. Ustaz, memang kalau jemaah ustaz, tidak adalah yang menghisap rokok. Sebab apa? Sebab ketika kursus kat Malaysia pun, ustaz dah basuh cukup-cukup, di sisi Islam, rokok adalah haram. Tapi bila kita pergi ke Mekah Madinah, amat mengecewakan. Boleh dalam keadaan pakai jubah, merlik jubah tu. Pakai jubah, on the way nak pergi ke masjid. Kalau di Madinah tu, daripada hotel. Sempat lagi seokok. Menunggu isteri tu di perkarangan Al-Haram. Sempat lagi seokok. Astaghfirullahalazim. Melampau yang teramat sangat. Memang kalau ustaz terserempak, especially ke Mekah kat Madinah, biarpun mereka bukan jemaah ustaz, ustaz akan tegur. Ustaz akan tegur direct. Tuan Haji, maaf sangat-sangat. Boleh tak kita ambil keputusan untuk berhenti merokok? Ini adalah sesuatu yang terang-terang nampak sangat kita tidak ada qalbun salim. Hati yang bersih. Hadirin, sila jawab soalan ustaz. Apa hukum hisap rokok? Sunat ke wajib? Oh, payah semua jawab soalan tu ya. Tak ada sunatnya, tak ada wajibnya. Hukum hisap rokok berlegar, wa imma makruh ataupun haram. Bermakna apa dia? Kita di tengah-tengah berada kat Mekah Madinah tu pun, di saat kita pergi ke Mekah Madinah, buat umrah, buat haji, nak bersih dosa. Tiba-tiba kita buat dosa, terpacak depan Mekah dan Madinah. Termasuklah ibadat korban. Kadang-kadang tu dia, masa lapar daging.
Masa lapar daging tu. Hisap rokok. Sambung puting. Tak nampak badan tubuh. Penuh rokok dia asap. Abang Haji. Jadi macam mana lah? Okey, Abang Haji, ya, berapa bahagian ni? Saya tak main bahagian ni. Seekor lembu. Oh, lembu tak lembu pun tak unta. Jengkelkan. Sangat tidak baik. Ustaz ni orang Kelantan tau. Dan Ustaz ni tinggalnya di Kampung Aril, Melo. Mana orang Kelantan sini? Amboi, semua KL belakang. Lampau. Tak ada orang Kelantan sini? Ada Muslimat tak ada orang Kelantan ke? Dahsyatnya. KL Shah Alam. Hebat sini. Siapa yang kenal Kampung Aril Melor? Kampung Aril ni ialah kampung yang dibahagi dua. Separuh untuk orang Melayu Islam, separuh untuk orang Siam yang beragama Buddha. Orang Siam suka makan daging babi. Memang suka sangat. Jadi, dulu sehingga sekarang pun, apa yang berlaku ialah, kalau dulu, ni Ustaz sembang-sembang dengan orang Siam, rakan-rakan ramai. Kalau dulu, mereka menternak babi secara besar-besaran. Tapi sekarang, mereka ternak babi secara kecil-kecilan yang teramat sangat di Kampung Aril. Pelihara tak banyak, seekor, 2 ekor, itu pun letak di kandang yang khusus, buat akikah gitu je lah. Akikah cara dia lah. Bila kita tanya kenapa mereka dah tak minat lagi memelihara babi, dia biar tahu gini, orang Aril ni kebanyakan merekanya adalah petani. Tanam timun, tanam terun, termasuklah tanam tembakau. Mereka kata babi ni sejenis binatang yang kalau dia masuk kebun, dia akan makan semua tanaman yang kita tanam. Dan cara makan sangat dahsyat. Dia akan sondol daripada hujung sini sampai ke hujung sana. Macam tak sedar ke diri. Kan sesuai dengan mulut dia macam tu kan. Cuma, kata orang Siam pada Ustaz, yang mereka perhati tengok, ada satu je yang mereka tidak akan makan. Itulah daun tembakau. Mereka sondol semua jenis tanaman, tiba kepada daun tembakau, mereka akan break emergency. Break. Dan mereka hidu. Daun tembakau tu mereka kena baring. Tak makan. Nak beritahu apa dia? Babi pun tak isap okok tau. Dan itu mereka kata, bukan Ustaz kata. Babi. Yang disebut mughallazah. Perut rapat ke tanah. Pun tahu haram okok. Kita kat Mekah isap okok. Madinah isap okok. Apa barang tu? Masa lapar daging korban isap okok. Apa barang tu? Jadi, tazkiyatun nafsi tu. Bersihkan hati, taqarrub kepada Allah, taqwa kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.